Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung dengan bahagian B, perbincangan bagi soalan pentaksiran akhir tahun tingkatan 3, sambungan daripada yang sebelum ini. Okey, untuk bahagian B, soalan diberikan adalah 5 soalan. Okey, 5 soalan dan 5 soalan itu markah yang diberikan, peruntukan markah diberikan untuk bahagian B ialah 20 markah. Okay, jadi sebenarnya bahagian B ni mudah kita nak skor, sebenarnya mudah sangat kita nak skor. Okey, dia melibatkan soalan struktur, soalan yang kita perlu isi tempat kosong. Okey, perlu kita lengkapkan, kita perlu ataupun padankan dan sebagainya lah. Memang mudah untuk kita skor. Jadi fokus InsyaAllah cikgu rasa semua boleh skor sebenarnya untuk soalan bahagian B 20 markah. Okey, kita teruskan untuk soalan bahagian B ni, soalan 21A. Okey, isikan setiap bulatan dengan nombor yang betul untuk menunjukkan nilai dalam segi 4 sama. Okey, nilai dalam segi 4 sama diberikan adalah 507. Okay, 507. Kita perlu lengkapkan ada 3 tempat kosong kat situ. Jadi pastinya untuk soalan ini kita gunakan operasi sebaliknya. Okey, operasi sebaliknya. Okey, kita dah belajar untuk soalan seperti ini. Semasa tingkatan 1, kita bekerja ataupun kita mengira daripada belakang. Contoh diberi apakah nilai tolak dengan 235 akan dapat 507. Okey, jadi kita songsangkan operasinya. Tolak kita akan tambahkan. Jadi 507 tambah dengan 235 kita akan dapat 742. Okey, begitu juga soalan nombor 2, 329 tambah dengan apa suatu nilai tersebut akan dapat 507. Jadi kita terbalikkan operasi dia, tambah kita jadikan tolak. Jadi 507 tolak dengan 329 kita akan dapat 178. Kita boleh semak kalau kita semak balik 329 tambah dengan 178 kita akan dapat balik 507. Okey, begitu juga dengan soalan nombor 3. Okey, apakah nilai bahagi dengan 3 akan dapat 507? Okey. Kita terbalikkan operasinya, kita darab. Jadi 507 darab dengan 3 kita akan dapat 1521. Okey, ni mudah kita terbalikkan saja dia punya operasi dia. Okey, kita teruskan dengan soalan soalan B, 21B dalam raja 11. AHG ialah garis lurus. Okey, AHG ialah garis lurus. Garis manakah adalah berserenjang dengan garis AHG. Okey, kat sini dia punya keywords dia ialah berserenjang. Untuk garis berserenjang, sudut yang terbentuk pada garis tersebut ialah sudut 90 darjah. Okey, sudut 90 darjah. So kita kena tambahkan nilai dalam garisan-garisan yang diberikan ni, di mana akan membentuk sudut 90 darjah. Okey, cikgu mulakan daripada A. Kalau kita tambah 47. Okey, 47 tambah dengan 18. Okey, 47 tambah dengan 18 tambah dengan 25. Okey, kita gerak 47. Kita cuba satu-satu lah. Kita cuba satu-satu. 47 tambah 18 dapat berapa? Contoh dia. Lepas tu tambahlah dengan 25 dapat berapa? Okey, kalau dah sampai kat 190, itulah garisannya. Kalau tak dapat lagi 90, tambahkan lagi dengan sudut di sebelahnya. Jadi kat sini 47 tambah 18 tambah 25 kita akan dapat sudut 90 darjah. So garisan yang membentuk serenjang dengan garis AHG ialah garis HD. HD mendapat 90 darjah. Suruhan ni akan dapat sudut 90 darjah iaitu garis berserenjang. So kita tandakan pada petak HD. Okey, boleh Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan 22A. Okey, tulis benar atau palsu. Tulis benar atau palsu. Jangan tanda-tanda je kena buat sedikit pengiraan juga di sebelahnya. Walaupun pengiraan itu tidak memberikan markah jalan kiranya, tapi tandaan yang kita letak tu. Okey, contoh kalau tiba-tiba kita tak letak dekat barangan ruang jawapan, tapi ada kita buat kira-kira sebelahnya. Cikgu akan cari dekat mana kira-kira tu. Dan kena tulis balik lah sama ada benar ataupun palsu. Okey, contohnya
199, adakah nilai dia sama dengan punca 02 196 darab punca 196. Okey, 196 Okey, kat sini kalau kita nak tunjukkan jalan kira, dia adalah 196 ni adalah punca kuasa, adakah betul dengan punca kuasa 2 196 darab dengan punca kuasa 2 196. Okey, kalau kita cari nilai punca kuasa 2 bagi 196 ialah 14 darab dengan 14. Okey, 14 darab 14 kita kena dapat balik 190. Nah, maka dia sama dengan nilai sebelah kiri 196. Maka yang pertama ni adalah benar. Benar. Okey, yang kedua kat sini punca kuasa 3 bagi negatif 512. Okey, kat sini mudah kita tengok. Okey, untuk apa-apa nilai yang kuasa 3 ataupun punca kuasa 3 nilai negatif, mesti dia punya nilai dia juga hasil dia adalah negatif juga sebab dia punca kuasa 3. Kalau punca kuasa 2 taklah Okey, sebab dia punca kuasa 3. Okey, betul kalau kita kira Okey, cikgu ambil kalkulator cikgu juga. Okey, kalau kita kira 8, okey 8 kuasa 3 kita akan dapat 512 tapi tak ada tanda negatif tu kan. So kat sini untuk penyataan yang kedua ni adalah palsu. Okey, kat sini mudah saja kita tengok nilai negatif dia. Kuasa 3 mesti negatif kat depan dia untuk negatif 8. Okey. Okey, seterusnya soalan B, bulatkan kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna ialah hasil bagi kuasa 3. Contoh, okey, 1 kuasa 3 akan dapat 1. 2 kuasa 3 akan dapat, kiralah kalkulator, kita akan dapat 8 dan seterusnya. Jadi hasil kat sini adalah kuasa 3 sempurna. Begitulah hasil seterusnya. Jadi kat sini kita nampak nilai 1 ada. Okey, 2 kuasa 3 ada 8. Cari lagi. 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. Okey, 3 kuasa 3 ialah 27 kan? Okey, 3 kuasa 3 adalah 27. Okey, 27. Tak ada dah kat situ. Kerana itu saja nilai dia 2 markah kan? Jadi bulatkan 2 saja. Okey. Itu adalah maksud kuasa 3 sempurna. Hasil kuasa 3 tu, hasil yang kita dapat. Okey. Okey, kita teruskan. Kita teruskan untuk soalan nombor 23. Rajah 12 menunjukkan sudut pada bulatan dan O ialah pusat bulatan. Tandakan betul right bagi ciri-ciri sudut yang betul dan pangkal bagi yang salah. Okey, ni tajuk bulatan ni, Kita kena ingatlah ni. Ada silah-silah biasanya cikgu berikan dalam kelas cikgu. Sudut kupu-kupu lah, sudut roket lah, nak bagi kita nampak. Okey, soalan yang pertama ni dia beri sudut pada lilitan 120 dan sudut pada bulatan adalah 224. Bagi ciri-ciri ini kita kena ingat ni sudut seperti sudut roket. Kalau mesti ingat lah, kalau cikgu ajar, cikgu beri sudut macam roket macam ni. Macam ni roket. Okey, kalau kat sini nilai dia X, maka kalau dekat lilitan nilai dia X, maka sudut pada pusat bulatan ialah 2X. Dia adalah 2 kali ganda. Okey, lebih kurang macam ni kita jumpa. Yang ni dia terbalikkan dia punya bentuk. Sebenarnya asalnya macam kat sini ni kalau kita tengok dalam buku teks kat situ. Tapi dia terbalikkan. Okey, hebatlah kononnya soalan ni Okey, jadi kat sini sudut pada lilitan 120 dan sepatutnya sudut pada pusat bulatan ialah 2 kali ganda, iaitu 120 darab dengan 2 kita akan dapat 240. Tapi kat sini bagi 220. So dia adalah salah. Okey. Soalan B. Ni soalan B ni biasanya cikgu bagi nama sudut kupu-kupu. Sudut kupu-kupu mana sudut pada lilitan adalah sama. Dia punya syarat dia adalah dia punya panjang lengkuk yang merentasi suatu perentas. Ini perentas adalah sama.
okey, adalah sama. Maka sudut pada lilitan yang terbentuk adalah sama saiz. So B adalah betul. Okey. Seterusnya soalan C. Okey, soalan C ni melibatkan sisi 4 kitaran. Okey. Sisi 4 kitaran. Okey, bagi sisi 4 kitaran, sudut yang setentang dengannya, sudut pada suatu bucu pada sisi 4 kitaran tersebut, dan sudut yang setentang dengannya yang menyentuh pada ini bukan tangen ni. Okey, sudut peluaran. Okey, sudut peluaran yang setentang dengannya adalah sama. Itu ciri-ciri dia. Okey, ataupun kalau kita rasa kita tak boleh nak ingat dengan ciri-ciri tersebut, kita boleh gunakan kaedah macam ni. Bagi sisi 4 kitaran, sudut yang setentang dengannya, sudut pedalaman setentang dengan dia akan membentuk sudut 90 darjah. Okey, akan membentuk sudut 90 darjah. Jadi maka sudut kat situ ialah 180 tolak dengan 115 ni, 115 kita akan dapat okey 180. Okey, 180 tolak dengan 115 kita akan dapat 65. Okey, ini ialah satu garis lurus. Satu garis lurus. Nak dapat kat situ pula 180 tolak dengan 65 akan dapat balik 115. Kalau yang tak boleh nak ingat sudut yang setentang dengan sisi 4 kitaran tu, sudut peluaran dia. Kalau tak ingat kaedah itulah, kita boleh guna kaedah ni. Okey, jadi nilai yang diberi adalah betul sama 115. Okey, betul Okey, seterusnya soalan D ni. Soalan D ni kalau kita tengok dalam buku teks, dia punya pernyataan dia tu agak mengelirukan, tapi kita boleh pada faham. Kita buat ayat macam ni lah. Sudut yang setentang dengan segitiga ataupun setentang dengan segitiga yang mana dia punya tembereng dia ni adalah macam mana berserenjang. Berserenjang ke? Adalah ayat dalam buku teks tu. Okey, dia sama. Sepatutnya kalau sini 75, yang setentang dengan dia sepatutnya kat sini ialah 75 juga. Jadi kalau sini 65, sepatutnya kat sini ialah 65 juga. Okey, 65. Jadi kat sini soalan dia beri ni dia berbeza, maka untuk D ni salah Kita cuba rujuk buku teks dia punya ayat dia. Dia punya ayat dia tu. Ayat dia tu dia agak berbelit sikit lah, tapi kita baca faham dengan betul, insya-Allah. Inilah makna dia, makna bagi ayat tersebut. Ada dalam buku teks. Okey, boleh rujuk Okey, kita teruskan untuk soalan 24A. Okey, 24A boleh Soalan 24A, dalam Raja 13, PQRST ialah satu garis lurus. Okey, ni PQRST garis lurus. QRUV ialah sebuah segi 4 selari. Okey, segi 4 selari. Okey, kita tandakan selari dia. Selari. Okey. Selari. Okey, dan RU adalah selari dengan SV. Okey, RU selari dengan SV. Okey, selari. Okey, ni selari macam ni pula. Okey, kita ada yang berbeza kat situ So, bila melibatkan garis yang selari ni, okey, bila melibatkan garis selari ni, cikgu dah beri tips masa bahagian A tu. Okey, di mana kalau soalan macam ni kita terus buat siap-siap. Okey, kalau dia bentuk macam ni, selari macam ni, dia adalah bentuk selang-seli, maka nilai sudut adalah sama. Contohnya A sini, B. Jadi A sama dengan B. Kemudian kalau dia selari macam ni, dia bentuk seperti huruf F. Okey, nilai sudut kat sini. Jadi A dengan B. Jadi A dengan B adalah sama. Dan satu lagi, kalau dia bentuk seperti ini, sama ada U ke ataupun N ke ataupun U sengkeng ke, okay, dia beri nilai A dan B kat sini. Dia punya ciri-ciri dia, A tambah B akan dapat 180. Okey, kat sini cuba lihat Okey, kalau kat sini kita perhatikan, kat sini dia beri ialah sudut segitiga sama
sisi. Okey, segitiga sama sisi. Okey, ciri-ciri. Ciri-ciri segitiga sama sisi, sudut dia adalah sama. Iaitu kalau segitiga sudut pendalaman dia adalah 180. Bahagi dengan 3, maka kita akan dapat setiap sudut dia ialah 60. Okey, 60. Maka nilai X kat sini kita dapat 60. Okey, dapat nilai X. Okey. Nak cari nilai Y pula. Okey, kita boleh gunakan function yang diberi kat sini Untuk nilai Y kita boleh dapati X kat sini 60, maka selari dengannya kat sini sudut sepadan 60. Okey, 60. Cikgu nak guna warna lain supaya kita tak keliru. Okey, jadi Y ni dia berada pada sisi yang sudut yang setentan dengan sudut 60, dan dia selari ni dia adalah membentuk macam huruf U serong kan, huruf U serong. So kita guna ciri-ciri yang ketiga ni, iaitu hasil tambah dua sudut-sudut yang setentang dengannya. Okey, yang setentang dengannya ni akan membentuk 180 darjah. So nak dapat nilai Y 180 tolak dengan 60, maka kita dapat 120. Okey, kita dapat 120. Okey, mudah okey, kalau keluar je garis yang selari macam ni. Okey, kalau keluar je garis selari macam ni, terus buat dia punya nota sisi kat sini, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah supaya kita tak gabra masa nak jawab soalan ini. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Padankan persamaan linear. Okey, persamaan linear ni ada kat mana-mana Kita belajar masa tingkatan 1. Tapi untuk persamaan linear ni kita akan guna sampai tingkatan 2, 3, 4, 5 sehingga ke peringkat yang seterusnya. Okey, memang kita kena betul-betul mahir dengan persamaan linear. Dalam setiap tajuk yang kita belajar, dalam setiap bab tingkatan kita belajar, memang akan melibatkan persamaan linear. So kena betul-betul mahir. Okey, soalan dia 4x tambah 3 sama dengan 4x tambah 5 sama dengan 3. So kat sini kita nak cari nilai x kat sini So kita akan buat penyelesaian. 4x tambah 5 sama dengan 3. So kat sini kita nak cari nilai x, kita kena pindahkan 5 dengan 4 ni. Okey, kita pindahkan satu persatu, dan apabila kita pindahkan dan dia melalui tanda sama dengan, maka operasi yang asalnya akan menjadi songsang. Kalau tambah, pindah, dia akan jadi tolak. So 4x sama dengan 3 tolak 5. So kita akan dapat negatif 2. Okey, seterusnya nak cari nilai x pula. Okey, 4x ni dia punya hubungan dia larak. Bila pindah dia akan jadi bahagi. Negatif 2 bahagi dengan 4, maka x kita akan dapat negatif 1/2. Okey, negatif 1/2 kat mana? Okey, ada kat atas tu, kita sesuaikan. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, 3/x tolak 7 sama dengan 2. Okey, kita pindahkan 7 dulu, akan dapat 3/x sama dengan 2 tambah 7. Okey. Tolak, pindahkan jadi tambah. So, cikgu buat kat sebelah dia ni So, kita akan dapat 3/x sama dengan 9. Okey, sekarang x tu ada kat bawah ni kan. Kita tak boleh nak pindahkan 3. Dia akan jadi 1/x pula. Tak boleh Jadi cara yang paling mudah, kita pindahkan tempat. X pindah ke sebelah kanan. Okey, 9 ni pindah ke sebelah kiri. Kita akan dapat 3/9 sama dengan S. Maka nilai dia kita akan dapat 1/3. Okey. Kalau tak nampak lagi tak nampak lagi macam mana keadaan macam tu, kita boleh guna kaedah ini. Kita boleh guna kaedah ini. Mungkin sama juga sebenarnya. Sebab kita tak boleh pindahkan 3 sebab dia beratas. Kalau 3 tu kat bawah tak apa Sebab 3 tu kat atas. So kita akan terbalikkan x/3
sama dengan, okey, kalau sebelah kiri kita terbalikkan, sebelah kanan pun kita terbalikkan. Akan dapat 1/9. Sebab 9 ni 9/1 sebenarnya. Okey. Jadi X sama dengan 1/9. 3 ni bahagi, pindah dia akan jadi darab. Jadi 1/9 darab dengan 3, kita akan dapat 1/3. Sama juga macam tadi kaedah dia. Okey. So 1/3 jawapan dia di sini. Okey, dapat 1 markah, 1 markah. Okey, boleh Senang je bahagian B ni. Cikgu rasa insya-Allah semua boleh skor. Memang semua boleh skor, tak ada masalah. Okey. Seterusnya, soalan yang terakhir, soalan 25. Rajah 14 menunjukkan sebuah bulatan yang berpusat di O, isi tempat kosong dengan perkataan yang diberikan. Mudah sangat sebab dah ada kat situ kan. Okey, untuk soalan nombor 1, dia merujuk kepada garisan ni. Okey, merujuk kepada garisan ini. Okey, garisan yang menyentuh daripada lilitan ke lilitan dan tidak melalui pusat, dia dinamakan sebagai perentas. Okey. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia merujuk kepada ini, kawasan ini dan sudut yang terbentuk kat situ ialah sudut 90 darjah. Okey, kat sini mungkin akan keliru Akan keliru. Ada, cikgu rasa lah ada 2 jawapan sebenarnya, tapi dalam skema yang diberikan, kalau dia ni dia apa ni? 90 darjah, sudut yang terbentuk oleh 90 darjah, maka dia adalah suku daripada bulatan. Maka jawapan dia ialah sukuan bulatan. Kat sini dia punya key dia adalah sudut 90 darjah. Maknanya dalam satu bulatan dia ada 360 darjah. Jadi dia pecahkan kepada 4. Jadi tu terbentuk 90 darjah kat situ tu. Maka dia adalah suku daripada bulatan tersebut. Kalau kita tengok jam lah, dia pecah kepada 4. Jarum satu jarum kat 12, satu jarum dekat 3. Jadi sudut yang terbentuk kat situ tu ialah 90 darjah. Jadi suku daripada bulatan. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga. Okey, dia merujuk kepada yang bawah ini kawasan yang di bawah ini, dia adalah tembereng. Tembereng apa? Tembereng minor. Kenapa minor? Sebab dia kecil. Okey, dalam ruangan pilihan jawapan pun hanya jadi minor saja kan. Okey, sebab dia adalah bahagian yang kecil. Kecil minor Kalau yang besar adalah major. Boleh? Betul belaka kan? Senang saja. Okey, dan seterusnya ini namakan bentuk gabungan. Ini soalan, kalau soalan masa PMR dulu memang soalan yang suka ditanya lah. Cuma kat sini kita kena pastikan bila kita menjawab soalan ini, kita punya ejaan kena betul. Walaupun kita tahu tapi kita eja salah. Kita tahu jawapan dia tapi kita eja salah. Biasanya kita tak terima. Mesti eja yang betul. Biasanya cikgu bimbang kalau dia bentuk silinder, ramai yang salah eja sebenarnya. E dengan I tu kita tak terima sebenarnya. Kena ejaan yang betul. So kat sini bentuk gabungan ini adalah, yang atas ni ialah piramid. Piramid. Okay, dan yang bawah ini ramai keliru sebenarnya, tapi kalau kita perhatikan betul-betul, dia punya sisi dia tak sama. Okey, sisi bagi setiap sisi dalam bentuk yang kedua ni dia tak sama sisi. Maka kalau tak sama sisi, bentuk seperti ini ialah kuboid. Nama dia ialah kuboid. Kalau sama sisi, kubus. Tapi sini sisi yang tak sama. Kalau sama sisi, mesti dia akan buat macam ni. Tapi dia tak buat kan? Dia tak buat. So, maka ini adalah kuboid. Kalau dia buat tanda macam ni, itu adalah kubus. Okey? Selesai? Okey, selesai perbincangan kita untuk bahagian B. Okey, semak jawapan. Kemudian, jumlahkan keseluruhannya dan perkan dengan 20. Berapa markah yang anda perolehi? Maklumkan kepada guru mata pelajaran masing-masing. So,
Cikgu rasa ini saja perkongsian cikgu untuk hari ini. Kita jumpa dalam siri yang ketiga untuk perbincangan bahagian C, insya-Allah. Okey, selamat mengira jawapan. Okey, itu saja untuk cikgu untuk hari ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye bye.